Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi untuk mendapat keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk hari ini kitab kita, kitab Mastika Hadis jilid 1, hadis yang ke-22 ya. Okey. Saya bacakan dan puan-puan ikut ya. Baiklah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul ilma wa 'allimhu an-nasa. Ta'allamul fara'idha wa 'allimuha an-nasa. Ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu an-nasa. Fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu sayuqbidu wa tazharul fitanu hatta yakhtalifa ithnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Riwayat daripada Ad-Darimi wa Ad-Darqutni ya. Itu kita tengok maksudnya ya. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, pelajarilah ilmu agama. Jadi Nabi pesan yang diceritakan oleh Abi Mas'ud ya, iaitu pelajarilah ilmu agama dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Maksudnya kita disuruh supaya belajar ilmu agama dan ajarkan kepada orang lain ya. Pelajarilah perkara-perkara yang difardukan dalam Islam. Belajar perkara-perkara yang difardukan Islam. Contoh dia solat fardu, puasa fardu, ibadah zakat, haji ya. Dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Dah kita tahu dah ibadah fardu tadi, maka kena ajar kepada orang lain, orang yang tak tahu. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Maksudnya belajar Quran dan ajar kepada orang lain. Kerana sebenarnya aku seorang yang akan mati, Nabi kata ya. Kerana sebenarnya aku seorang yang akan mati seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi Nabi beritahu kepada Ibnu Mas'ud ni bahawa baginda pun akan mati seperti makhluk lain juga ya. Dan ilmu juga akan diambil. Ilmu yang ada sekarang ni, ilmu agama, ilmu yang ada di muka bumi ni lah, semuanya akan diambil kembali oleh Tuhan dan hilang lenyap. Dan akan lahirlah berbagai-bagai fitnah, kekacauan, sehingga akan berselisih dua orang dalam satu perkara yang difardukan. Akan timbul nanti di akhir zaman nanti, dua orang ni maksudnya berselisih faham tentang ilmu fardu. Contoh nak solat fardu, seorang kata macam ni, seorang kata macam tu ya. Yang mana tidak dapat seorang pun yang boleh menyelesaikan perkara yang diselisihkan itu.
Dua-dua ni tak dapat nak selesaikan masalah yang disalah fahamkan tadi tentang ilmu fardu tadi ya. Itu adalah maksud hadisnya, iaitu daripada Ad-Darimi dan Ad-Daraqutni ya. Hadis yang ke-22 ini mengandungi apa ajaran dia? Pertama, perintah belajar dan mengajar. Yang pertama dia suruh kita belajar. Dah pandai mengajar. Perempuan ya, adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan ya, siapa yang suka menuntut ilmu, dia faham, dia belajar, dia faham dan dia boleh mengajar. Tak semestinya maksud ustaz-ustaz, ustazah-ustazah saja yang boleh mengajar. Maksudnya orang yang mencintai ilmu, suka belajar ilmu, dia boleh, dia belajar dan dia faham, dia boleh mengajar ya. Yang keduanya iaitu amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya. Nabi bagi amaran kepada kita semualah supaya selagi ilmu tu ada ni, belajarlah dengan sebaik mungkin. Dan satu hari esok Allah Ta'ala tarik balik ilmu, ambil balik segala ilmu yang ada di muka bumi ni, habislah kita. Semuanya jadi tak faham ya. Selagi ada ilmu ni, belajarlah sebaik-baiknya ya. Okey, seterusnya kita tengok huraiannya. Pertama, perintah belajar dan mengajar. Ilmu yang diperintahkan belajar dan mengajarnya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini. Pertama, segala ilmu pengetahuan yang berhubung dengan agama. Jadi dalam Islam dia kata ilmu yang pertama sekali yang perlu kita tahu, yang perlu kita tuntut iaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Penting, nombor satu. Sebab apa? Nak letakkan keyakinan kita ni yang kuat, yang mantap, yang hebat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tauhid kita lulus, tauhid kita bagus, tak ada masalah lah. Datang masalah apa pun, kita maksudnya tak ada lah tahap sampai ada yang bunuh diri, menyalahkan Allah dan sebagainya. Ilmu tauhid, ilmu yang mengenal Allah Ta'ala tu pertamanya yang perlu kita belajar iaitu rukun-rukun iman. Ya. Sebab itulah kalau mu'alaf baru masuk Islam, kita nombor satu kita ajar dia iaitu rukun iman dulu. Nak bagi mantap keimanan dia terhadap Allah SWT ya. Iaitu rukun iman ada 6. Contoh dia. Jadi kita kena tahu satu persatu. Pertamanya beriman kepada Allah. Letakkan kepercayaan dia pada Allah. Allah lah Maha Kuasa. Allah lah Maha maksudnya hidup dan mematikan. Bila ada masalah, mohonlah pada Allah, berdoalah pada Allah, merayulah pada Allah. Ya. Okey, pertama beriman kepada Allah, rukun iman pertama. Yang kedua pula beriman kepada malaikat. Ni saya masukkan sikit-sikit ya, sebab apa ni kalau nak satu-satu nak hurai dia memang panjang. Kena tahu pula malaikat ni siapa. Ya. Malaikat ni ada berapa? 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya. Apa tugas malaikat? Kita kena tahu satu persatu. Ketiga pula iaitu beriman kepada kitab-kitab. Kitab yang wajib kita beriman padanya iaitu ada 4. Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran ya. Okey. Yang kelimanya pula, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempatnya beriman kepada rasul-rasul. Rasul ni ada berapa orang semua? Berapa orang yang disebut rasul ulul azmi. Apa arti ulul azmi? Iaitu sanggup maksud menempuh cubaan, dugaan, rintangan dalam menjalankan dakwah ya, menegakkan agama Islam ya. Yang kelimanya pula beriman kepada hari kiamat. Kena tahu pula apa arti hari kiamat ya. Hari kiamat tu ada tanda-tanda awal dia, ada tanda-tanda akhir dia ya.
Yang keenam pula beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu ketentuan Allah, ketetapan Allah pada seseorang, itu sama ada maksudnya yang baik ataupun yang buruk. Yang baik kita sukalah, yang buruk kita kena redha, ya. Jadi itu antaranya ilmu tauhid yang wajib kita tahu, wajib kita belajar sebagai seorang Islam. Ilmu yang kedua yang wajib kita belajar iaitu ilmu syariat. Ilmu bagaimana cara nak sembahyang, bagaimana cara nak bersuci, bagaimana cara nak beribadah, berpuasa dan sebagainya, itu disebut ilmu syariat. Kalau tak tahu, susahlah kita nak buat ibadah. Jadi kena ada ilmu, baru boleh buat ibadah dengan sempurna. Okey, yang ketiganya pula ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf perlu kita belajar. Kenapa? Nak masuk dalam masyarakat, nak bersihkan hati, nak jadikan kita sebagai seorang yang berakhlak mulia, ya. Kalau tak ada belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tauhid saja, ilmu syariat saja, bila dia berhadapan dengan masyarakat, payah. Sebab apa? Dalam hati jadi banyak sifat-sifat mazmumah, ya. Kita nak hati kita ni diisi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, barulah maksudnya akhlak kita jadi baik, ya. Jadi dia kata tadi segala ilmu pengetahuan yang berhubung dengan agama, hak tu kena belajar. Kena belajar. Ini pun belajar, Allahu Akbar. Belajar ilmu tauhid tu, ya Allah. Susah lagi kita belajar, lagi rasa susah nak faham, lagi susah nak faham. Tapi jangan putus asa. Ya, tak faham banyak, faham satu pun alhamdulillah. Tapi kena kita tuntut, ya. Sifat 20, ya. 20 sifat wajib bagi Allah. Ya, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, semua tu, ya. Lepas tu sifat wajib bagi Rasul pula, ya. Okey. Yang keduanya pula dia kata ilmu yang difardukan seseorang mempelajarinya untuk bawaan dirinya sendiri dan juga untuk orang lain apabila dikehendaki. Ilmu fardu yang kita kena belajar tu untuk kita nak guna untuk diri kita sendiri dan kita faham, kita nak ajar kepada orang lain. Contohnya suami, ya. Suami wajib mengajar anak isteri, ya. Tentang apa? Contoh tentang solat, tentang apa lagi, tentang ibadah-ibadah lah, bab puasa ke, dia kena faham diri dia dulu dengan ilmu, lepas tu baru boleh mengajar anak dan isteri. Kalau kita contoh kita belajar, kita faham, kita boleh juga mengajar kepada kawan-kawan, kepada anak cucu, anak menantu, boleh, ya. Jadi tu penting dalam kehidupan kita, kena belajar sampai ke mati. Belajar ilmu daripada buaya hingga ke liang lahat. Jangan kita aku dah pandai dah. Sebenarnya kita banyak lagi tak pandai, ya. Cuba tengok kitab-kitab, banyak kitab yang kita belum mendalami. Kadang belum buka baca lagi pun. Tengok kitab ni juga banyaklah kitab-kitab ni, ya. Jadi bila banyak kitab berarti banyak ilmu yang perlu kita tahu, kita pelajari, ya. Yang ketiganya ilmu apa lagi kita kena belajar? Ilmu yang berhubung secara khusus dengan Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Allahu Akbar. Belajar mengaji Quran ni, itulah, ya, daripada sebutan kita tadi nak kena betulkan sebutan, makhraj huruf, ya. Bacaan kita, hukum tajwid kita. Jadi semua tu perlu kita belajar. Jadi berartinya dalam hidup kita ni tak ada relax lah, tak ada rehat. Sebenarnya kena belajar dan belajar. Belajar bab hadis, belajar bab fiqh, belajar bab ilmu tasawuf, belajar bab ilmu tauhid, belajar bab Quran. Tu pun bukannya maksudnya mudah untuk kita faham. Lagi tak faham, lagi kita kena tuntut juga ilmu. Jangan putus asa. Contoh orang baca Quran, dia susah nak sebut dan sebagainya, tak boleh putus asa, ya. Kena belajar lagi, sebut tak boleh, ulang lagi. InsyaAllah kita akan boleh, ya. Sekali tak boleh, ulang lagi sampai berkali-kali, InsyaAllah boleh sebut, ya. Jadi dia kata kalau kita belajar Al-Quran, jadi kita kena sungguh-sungguh lah belajar Quran, ya.
Ini saya masukkan bab baca Quran ya. Kita tengok belajar Quran ya. Bila belajar Quran ada adabnya ya. Adab sebelum membaca Al-Quran. Apa dia adabnya? Pertama, pakai pakaian tutup aurat. Nak baca Quran, pakai pakaian tutup aurat, pakai tudung elok-elok, pakai baju tutup aurat elok. Kalau budak lelaki pakai seluar panjang, tak boleh pakai seluar pendek. Budak perempuan pakai tudung elok-elok ya. Okey, lagi keduanya duduk tempat bersih. Nak baca Quran kena duduk tempat bersih. Jangan duduk tempat yang kotor, tempat yang ada najis ya. Ketiganya berwuduk. Nak baca Quran ambil wuduk. Baca Quran ambil wuduk dulu, baru baca Quran, dapat pahala penuh ya. Keempatnya menghadap kiblat. Nak baca Quran kena menghadap kiblat, itu terbaik ya. Kelima, berdoa sebelum membaca Al-Quran. Sebelum baca Quran kita berdoa dulu, baca Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa dulu. Yang keenamnya baca isti'azah dan basmalah. Isti'azah tu maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Itu adab sebelum baca Quran ya. Kemudian adab lepas baca Quran. Baca Quran ada adabnya. Itu pertamanya tutup Al-Quran dan berdoa. Tutup Quran, berdoa. Bila kita tutup Quran tu jangan ambil spek mata letak atas Quran. Jangan ambil pen ke pensel letak atas Quran. Quran tu jangan diletak apa-apa pun. Kenapa? Quran tu mulia. Nak letak spek mata letak bawah, jangan letak atas Quran. Walaupun kata letak kita tutup tu kulit, letak atas kulit kitab Quran tu, tapi tak boleh. Apa-apa pun diletak atas Quran sebenarnya tak boleh. Ya. Okey. Tutup Al-Quran, lepas tutup Quran baru berdoa. Baca Allah merhamna bil Quran tu kan. Kita berdoa. Kemudian keduanya mencium dan mengucup Al-Quran. Cium Quran ya. Orang lagi tengok kadang-kadang baca Quran tak cium Quran. Cium Quran, cium Quran. Okey, kalau kita dulu kecil-kecil Tok Guru suruh letak Quran atas kepala, cium, kemudian letak kat dada. Buat 3 kali, letak Quran atas kepala, cium, letak kat dada. Ya, mudah-mudahan mudah kita belajar, mudah dapat ya. Baca Quran tu maksudnya mudah dapat insya-Allah. Okey, yang ketiganya membawa dengan penuh hormat. Bawa Quran peluk kat dada ni. Ataupun junjung atas kepala. Kalau tak boleh junjung, peluk kat dada. Jangan bawa Quran hayun-hayun macam tu. Hari ini budak-budak bawa Quran kita tengok dia hayun-hayun macam tu ya. Tu maksud kita tak beradab dengan Al-Quran ya. Sebab tu mengaji kadang-kadang susah nak dapat. Jadi kena beradab. Kita sebagai guru, sebagai ibu, sebagai nenek ke opah ke kena bagi tahu kat cucu, bawa Quran peluk kat dada. Kalau beg telefon beg, bawa letak kat dada ni bawa. Jangan hayun macam tu. Hayun macam buku biasa tak boleh ya. Okey, yang keempatnya meletak Al-Quran di tempat sesuai. Kalau di rumah kita nak letak Quran, letaklah tempat yang tinggi. Tinggi yang melepasi pada lutut ni kalau kita jalan. Jangan letak sama dengan kaki kita jalan ya. Jadi itu adab-adab kita dengan Al-Quran. Barulah kita belajar mudah dapat. Tapi kadang-kadang tak ikut adab tu, kadang-kadang kita belajar, kadang-kadang susah sangat nak dapat kan. Kita tengok lagi ya. Daripada hadis jugalah saya bacakan sikit ya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Apa hadis ni? Nabi kata iaitu dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Abu Umamah kata dia dengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran. So baca Quran. Quran tu ada lagi sekarang ni, belum diambil oleh Allah Ta'ala lagi, belum diangkat naik ke langit lagi. Baca ya.
Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Siapa yang banyak baca Quran, akhirat esok Quran tu yang memberi syafaat pertolongan pada dia. Hebat ya. Duduk dalam kubur pun maksud diterangi dengan bacaan Al-Quran tadi. Sebab itulah kalau kata kita tak berapa pandai sangat baca Quran, belajar lagi. Yang takat yang boleh ni baca juga. Jangan kata tak boleh baca lah sebab apa tak pandai. Baca juga dan kita belajar lagi supaya lebih faham lagi ya. Buat lebih betul lagi bacaan kita ya. Jadi untung orang baca Quran ya. Akhirat esok Quran tu akan bagi pertolongan pada dia ya. Lagi seterusnya lagi daripada hadis Nabi saya baca ya. Suruh kita supaya ni belajar Quran ni. Wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Riwayat daripada Muslim ya. Maksudnya sebaik-baik kita ni hidup di dunia ni, Nabi kata, iaitu orang yang belajar Al-Quran. Kita tak boleh mengajar orang, kita belajar ya. Iaitu orang yang belajar dan mengajar, dua-dua tu. Belajar pun baik, yang mengajar pun baik, dua-dua ya. Jadi kena belajar Quran ni, jangan henti ya. Pada kita baca Quran, kita rasa dah okey dah boleh, dah betul dah. Tapi bila baca kat depan guru, ada lagi kesilapan kita, salah kita. Jadi kita kena sentiasa belajar dan baiki lagi bacaan kita tu. Kalau dah baik, supaya lebih baik lagi. Kalau kurang baik, kepada lebih baik ya. Ataupun daripada tak berapa pandai, akan jadi pandai. Ya, jangan kata aku tak pandai Quran langsung tak mau belajar langsung tu rugi ya. Lagi seterusnya lagi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tiada sedikit pun dari Al-Quran itu seperti rumah yang kosong. Orang tu tak kerti mengaji dan tak mau belajar dan tak tahu ya, tak baca Quran pula. Dia kata dalam dadanya seperti rumah yang kosong. Rumah kita masuk rumah tu kosong, tak ada apa. Satu bangku tak ada, perabot tak ada apa, tak ada, ibarat macam tu lah ya. Lapang tu ya. Jadi seterusnya lagi baca Quran itu adalah satu kewajipan. Sebab tu kita sebagai ibu, opah, atuk-atuk ni ya, kena suruh anak cucu kita belajar Quran. Kalau dia tak tahu, cari guru. Kalau kita tahu, kita boleh ajar. Tapi kalau kita pun tak tahu nak ajar, cari guru. Jangan biarkan mereka dan tak tahu Quran. Tak boleh baca Quran, rugi. Orang tak reti baca Quran rugi sangat ya. Rugi dunia dan akhirat. Kita yang ada anak-anak yang boleh baca Quran ni bagus, hebat. Andai katalah kita nazak nak mati, anak kita tadi yang pandai baca Quran duduk tepi kita, tolong bacakan surah Yasin kat kita, Allahu Akbar ya. Tenang asal hati kita. Tengok anak-anak yang baca ni anak aku, anak orang lain. Zaman dah ni nak baca Quran untuk orang dah nazak tu, nak baca Yasin, upah orang. Jadi si nazak tadi tengok muka tak kenal pun. Siapa baca Quran Yasin tepi aku ni, siapa baca Quran tepi aku ni, aku tak kenal pun. Tapi kalau anak-anak dia, rasa maksudnya bahagianya hati kita bila anak kita sendiri yang menghadap kita di saat kita nazak, mereka membacakan surah Yasin pada kita ya. Jadi sebab itulah kena bagi anak-anak kita, cucu kita semua pandai baca Quran ya, supaya maksudnya senang, bahagia dunia dan akhirat. Jadi dia kata baca Quran tu satu kewajipan yang sangat, ibadah yang sangat-sangat disukai Allah. Baca Quran ni boleh-boleh hari-hari,
bolehnya pula maksudnya setiap lepas solat tu terus baca Quran. Paling tidak satu muka. Paling banyak muka dia larang pergi baca. Paling kurang maksud satu muka. Jadikan amalan. InsyaAllah kita akan khatam Quran. Tapi kalau baca sekali baca sampai satu juzuk, lepas tu berbulan-bulan pula nak baca, baru nak buka, tu salah. Kita kena istiqamah. Istiqamah tiap-tiap hari buat, walaupun sikit ya. Walaupun sehari kita baca satu muka, tapi tiap-tiap hari baca. Ya. Jadi dia kata banyakkan baca Al-Quran dalam hidup kita ni ya. Dalam hidup kita ni banyak baca Quran. Jangan kita malas baca Quran ya. Sebab apa? Ilmu Al-Quran itulah yang paling hebat sekali ya. Jadi dia kata lagi di sini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mana sampai tahun tadi. Sebagai sebuah kitab suci kalamullah. Ilmu Quran ni kita ambil balik atas. Ilmu yang berhubung secara khusus dengan Al-Quran tu sebagai sebuah kitab suci kalamullah yang wajib dijaga dan dipelihara daripada sebarang pindaan dan pengubahan. Quran ni kalamullah, kata-kata Allah ya. Segala isi kandungannya dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada sebarang pindaan ataupun pengubahan ya. Baik pada sebutannya maupun pada cara bacaannya. Sebut betul-betul ya. Baca betul, dengan betul lah sebutan tu ya. Baris dia, kalimah dia ya. Maka Rasulullah SAW menegaskan secara khusus tentang wajibnya belajar dan mengajar ilmu yang tersebut untuk mensahkan benarnya apa yang dijaminkan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi wajib bagi kita belajar Quran. Dah pandai dah, kena mengajar. Jangan kita pandai Quran tak mau mengajar orang ya. Orang nak minta tolong ajar, kita kedekut ilmu ya. Kedekut ilmu habislah. Kita tak berapa pandai Quran, tapi kita ngajar orang, lama-lama kita pun jadi pandai, jadi fasih, jadi lancar sebutan kita. Tapi kalau kita pandai Quran, kita hanya untuk diri kita saja, tak mau ajar orang, tu maksudnya sangat-sangat tak bagus ya. Sebab apa? Ilmu ni perlu diasah. Ibarat dia pisau tumpul, kalau kita asah, lama-lama dia akan tajam ya. Jadi dia kata di sini khususnya dia kata tentang wajibnya belajar dan mengajar ilmu tersebut untuk mensahkan benar apa yang dijaminkan oleh Allah Ta'ala. Pada itu surah Al-Hijr yang bermaksud sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Allah yang turunkan Quran, Allah lah yang pelihara Al-Quran tu ya. Baca Quran, ibarat Quran tu kita baca satu huruf, pahalanya seperti 10 kebajikan 10 pahala ya. Baru sebut alif ya, dah 10 pahala. Lam 10 pahala. Mim, alif lam mim tu ya, 10 dah 30. Tapi tak payahlah kita nak darab ya. Tapi maksud besarnya pahala baca Quran. Orang yang tak pandai baca Quran tu dalam keadaan merangkak-rangkak, dia cuba juga belajar, berusaha untuk pandai Quran, dia dapat pahala 2 ya. Satu pahala kerana dia nak belajar, satu lagi pahala kerana dia membaca Al-Quran ya. Pahala dia 2 ganda lagi ya. Orang yang pandai pula kenalah mengajar, kenalah membetulkan bacaan bagi orang yang baca tak betul tadi, supaya bacaan tadi ataupun sebutan tadi maksudnya taklah, maksudnya kalau kita sebut tak betul, maksud dia pun berlainan, maksud dia pun dah berubah. Dia baris kena betul, sebutan kena betul ya. Tu tentang Al-Quran ya. Jadi penting bagi kita ya, supaya kita sentiasa suka untuk belajar Al-Quran. Jangan malas belajar Quran ya. Tu anak-anak cucu-cucu main zaman COVID-19 ni ya. Kalau opah yang pandai tu, opah boleh ajarkan anak cucu ya. Kadang-kadang asyik main game saja, masya-Allah. Suruh baca surah-surah ayat lazim pun kadang-kadang dah tak ingat.
Sebab apa? Banyak rehat. Sebab apa? Kelas Quran cuti. Kelas Quran cuti, maka mereka pun cuti lah terus. Jadi bacalah Quran bersama dengan keluarga di rumah, ya. InsyaAllah. Okey. Kedua pula kita tengok, ya. Amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya. Nabi larang ni. Ada ilmu belajar. Sementara maksudnya ilmu ni masih Allah Ta'ala tak angkat naik ke langit lagi. Jadi belajar. Ya. Okey. Oleh sebab Rasulullah SAW ialah yang menyampaikan ilmu-ilmu agama. Zaman Nabi, Nabi Muhammad SAW lah yang menyampaikan ilmu kepada sahabat-sahabat semua. Ya, sahabat-sahabat dapat ilmu tu daripada Nabi. Dan baginda juga seorang manusia yang akan mati. Nabi kata, aku pun manusia, aku pun akan mati. Ya, jadi dia pesan kat kita. Ya, Nabi tak boleh mengajar sampai ke sekarang ni. Nabi dah tak ada dah wafat dah. Jadi Nabi suruh belajar ilmu. Sebab apa? Setiap manusia ni semuanya akan mati. Ya, yang kekal tu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa semuanya akan mati. Nabi pun mati, Nabi pun wafat, ya. Jadi Nabi kata, baginda juga seorang manusia yang akan mati. Nabi pun mati. Dah mati dah lah, dah wafat dah, ya. 1400 tahun dulu, ya. Maka baginda menyuruh umatnya belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan. Belajar Quran bagus. Ilmu-ilmu lain pun kena belajar juga. Ilmu tauhid, ilmu tadi lah, ilmu syariat, cara-cara nak sembahyang apa semua tadi ni, ya. Ilmu tasawuf. Jangan belajar Quran semata-mata satu tu, hak lain semua tak belajar. Ilmu ni bukannya satu saja, ya. Dia maksud ada kaitan antara satu dengan yang lain, ya. Jadi selagi kita ni masih sihat, kita berkatalah pada diri kita, berjanji pada Allah Ta'ala, ya Allah, selagi aku sihat, panjang umur, lapangkanlah masa untuk aku belajar ilmu, ilmu Al-Quran, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kalau kita belajar lagi, kita belajar Allah mendalamnya, ya. Ya, sifat 20 tu pecah, ada pecahan dia pula, ya. Lama-lama kita lagi lebih mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala ni maksudnya kita sembahyang rasa datang khusyuk. Tapi kalau kita tak faham ilmu tauhid, kita sembahyang mulalah tak khusyuk kita kurang, ataupun sekejap ya khusyuk, kemudian tak ke mana-mana, ya. Jadi bila kita belajar, dia kata, ya, perlu kita belajar. Bila belajar, yang pentingnya mesti ada berguru. Nak belajar pun kena ada guru. Belajar ilmu tauhid, nak belajar Quran, nak belajar kitab, tak boleh baca sendiri, ya, sendiri tak faham kadang tu. Jadi perlu ada guru. Guru yang macam mana? Guru ni yang ada sanad daripada tu guru dia. Contohnya kata saya mengajar, saya dulu dapat daripada guru saya pula dapat daripada guru dia. Macam itulah guru yang bersanad. Sanad tu maksud ada, maksudnya saya belajar daripada guru sekian tak belajar daripada guru dia. Ada kesambungan dia, ya. Jadi bila kita belajar ni, maksudnya mesti ada kitab. Kata kita belajar hadis. Sekarang ni kalau kata perempuan tak ada kitab, tak apa, akan datang tu kena ada kitab. Jangan untuk guru datang mengajar, contohnya kita tak bawa kitab, kita tak bawa apa. Sebaiknya ada kitab, ada pen atau pensil untuk mencatat. Barulah ilmu tadi kita dapat, kita boleh ingat. Sebab ada catatan. Tapi kalau kita belajar dekat dengar gitu saja, kadang-kadang kita lupa. Tersepak kita baca sebetul lah, kita dah lupa, ya. Jadi ilmu kita perlu ditambat. Ditambat tu dengan menggunakan tulisan, menulis, catat, ya. Ilmu perlu ditambat kerana ilmu tu sifatnya liar. Liar tu macam binatang. Binatang liar kalau kita tak tambat dia, tak ke mana-mana dia pergi. Ilmu itu juga kena tulis. Kita belajar sikit, kita catat sikit dekat kitab tu. Belajar mesti ada kitab, tu yang terbaik, ya. Kita belajar pula mesti ada tempat pengajiannya. Kalau kata dulu kita belajar
di surau, di masjid, di kelas-kelas pengajian, ya, ada tempat belajar. Kita belajar tu mestilah ada maksud orang belajar dan guru yang mengajar berhadapan, bertalaqi. Talaqi itu berhadapan dengan guru. Tu kita belajar, ya. Jadi belajar ilmu ni kena bersungguh-sungguh. Macam mana cara nampak orang tu bersungguh? Dia bawa kitab, dia bawa pensel, ada catatan dia. Tu nampak dia bersungguh-sungguh. Dan yang tu nampak orang belajar ilmu tapi kitab pun tak ada, pensel ke pen ke nak tulis pun tak ada, apa pun tak ada. Dia tu kalau dia tak reti baca, tak reti nulis, tak ada masalah lah. Dia hanya bawa telinga dan juga hati. Tapi hak pandai tulis, kena sebaiknya ada kitab sebagai kita nak rujuk, bagi kita tengok muka surat sekian-sekian, ya. Jadi sebab itulah kita maksudnya jadikan diri kita ni sebagai seorang yang suka untuk mendengar ilmu, belajar ilmu, ya. Belajar. Nabi suruh kita, iaitu umatnya, belajar dan mengajar. Mengajar orang yang tahu sikit, kena mengajar. Jangan dia ada ilmu disimpan dalam diri dia seorang, ya. Ilmu tu kena dikembangkan, dikongsi-kongsikan. Tahu sikit, bagi tahu sikit, kan? Tu ada Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan padaku walau satu ayat. Walau kita tahu satu benda pun, bagi tahu dekat kawan, bagi tahu ke anak cucu, bagi tahu sahabat-sahabat, ya. Jadi kita mesti kena belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan. Belajar ilmu, banyak ilmu ni. Kalau kita belajar ilmu sirah, fiqh, tauhid, ilmu apa lagi? Banyak ilmu Quran, ya. Ilmu kalau kita belajar banyak ilmu faraid, macam mana pembahagian harta pusaka, lagi ilmu fiqh, bab jual beli, sewa menyewa, ya. Tawar menawar, nak beli barang boleh tak tawar menawar? Boleh. Hak kita boleh tawar. Kalau kita nak beli barang, peniaga tu kata ni saya jual ni RM20 harga. Kita minta tawar sikit. Bagilah dalam RM17 boleh ke? Kurangkan RM3. Kalau kita okey lah. Kalau dia kata tak boleh, nak beli belilah. Kalau tak mau beli tak payahlah beli. Sebab jual beli ni tak boleh memaksa. Nak beli tak beli tak ada apa masalah. Kena redha, meredai. Yang penjual redha, pembeli pun redha, baru boleh jadi. Tapi kalau paksa, hukumnya berdosa. Kalau kita paksa dia beli, orang tu tak mau beli, paksa juga, tak boleh, ya. Jadi dia kata kena belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan yang disampaikannya, apa yang Nabi ajar kepada sahabat dulu semua dulu, ya, kita kena tahu. Kerana dengan kecuaian belajar, kita cuai belajar, malas nak menuntut ilmu. Memanglah kalau duduk rumah tu, ya Allah, masa sekarang ni sekejap je tengok, sehari sekejap je, malam dah, ya. Seminggu gitu juga, sebulan gitu juga, ya. Biarlah kita habiskan masa kita dengan belajar ilmu, ya. Itu bagi yang belajar, yang mengajar pun, maksudnya mengajarlah. Sambil dia mengajar, dia juga kena belajar. Kena tanya guru lagi. Kalau tak faham, ada masalah ke, ada kemuskilan, kamu tanya tak boleh jawab, nanti saya akan rujuk kepada orang yang lebih arif. Jangan kita pandai-pandai nak jawab soalan orang kalau kita tak tahu nak jawab. Wallahu alam, kata Allah saja yang lebih mengetahui. Nanti saya try tanya pada guru yang lebih arif bab ni. Tak boleh pandai-pandai kita nak jawab soalan tadi kalau kita tak tahu jawapannya, ya. Maka ilmu pengetahuan akan beransur-ansur hilang. Ilmu ni akan ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Banyak ilmu sekarang kita ada ni, Allah Ta'ala belum tarik lagi. Lepas tu belajarlah. Selagi yang mana yang kita larat, ya. Kita masih sihat, alhamdulillah, belajar, ya. Umur pun panjang lagi, masa pun Allah Ta'ala bagi banyak lapang. Kalau dulu-dulu anak kecil, ya, anak kecil sibuk, selalu anak kecil sibuk, tak ada lah nak pergi kelas pengajian, buat apa sibuk dengan anak-anak, tak apa lah. Sekarang anak dah besar-besar dah, apa lagi alasan kita? Jadi
belajarlah ilmu tadi supaya kita ni sampai mati. Maksud kita dalam proses menuntut ilmu, ya. Masuk dalam kubur sebab dia mati ya tak boleh menuntut ilmu. Kalau dia hidup ni dia mesti menuntut ilmu. Sama ada menadah ilmu pada guru ataupun dengan cara kita serang ni lah, ya, Google Meet ke, dengan ceramah agama ke, buka TV ke, dengar ilmu tadi. Sampai itu kita pun kena belajar secara berhadapan dengan guru. Contoh belajar Quran mesti berguru. Jangan sekarang ni ada orang kata kat saya, anak saya belajar Quran pakai tu Quran digital tu, letak ya alat tu, maka akan baca lah ayat. Saya kata boleh belajar macam tu, tapi kalau anak puan baca tak betul, boleh tak benda tu nak tegur? Dia tak tegur, dia baca memang betul, kita letak ya. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia baca okey. Tapi bila anak kita pula baca tak betul. Jadi kena berguru, ya. Jadi kata ilmu pengetahuan ni akan hilang, akan diambil oleh Allah Taala, akan dicabut. Antaranya bila matinya orang alim ulama ni, ibarat ilmu tu dicabut daripada muka bumi. Tu bila mati alim ulama ni kata seluruh langit bumi semua bersedih. Kenapa? Ilmu dicabut. Dalam dada ulama tadi banyak ilmu, tapi bila dia mati, ilmu tadi hilang. Dia masuk kubur, ilmu tadi pun hilang, ya, lenyap. Sehinggalah perkara-perkara fardu yang seseorang mesti mengerjakannya pun akan berlaku padanya perselisihan dengan tidak didapati orang yang boleh menyelesaikan. Dan kalau kita baca tentang bab maksudnya saat, maksudnya hampir-hampir nak kiamat nanti, ya. Yang ada di muka alam ni adalah yang jahil-jahil, yang tak faham ilmu, hingga dia tak kedengaran azan. Habis azan nak jawab azan pun tak erti. Sampai tu jahil dia. Jadi bila ada berlaku kematian, nak mengkebumikan jenazah tadi pun tak erti. Golongan yang tinggal ni, yang ada ni, mungkin pada saat tu kita ni dah tak ada dah mati dah. Tinggal yang puak-puak yang jahil ni. Ni yang kita takut. Bila timbul masalah, sesuatu masalah, tak erti nak selesainya. Berlaku kematian, macam mana cara nak urus jenazah ni? Semua tak erti. Tu kita takut akhir zaman tu, ya. Jadi oleh kerana itulah maksudnya kita disuruh supaya banyak ataupun suka untuk belajar ilmu. Jangan kita malas, ya. Lagi Nabi kata apa lagi? Kita tengok balik pesanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk, iaitu kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maksudnya kita ni kena selalu rajin mengajak sahabat kita. Jom kita pergi untuk ilmu. Jom kita ikuti kuliah secara Google Meet. Jom kita dengar maksud rakaman-rakaman kuliah dan sebagainya. Maksud kita kena ajak orang untuk ke arah kebaikan. Dia kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW kata, barang siapa mengajak orang kepada suatu petunjuk, itu kebaikan, dia akan dapat pahala sebanyak pahala orang yang ikutnya tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau orang tu dapat pahala 10, dia pun dapat 10 sebab dia ajak. Tu kalau kuliah-kuliah agama masa kita ni lah, masih boleh maksudnya hadir ke masjid, ke surau kan. Saya selalu pesan kepada ni lah muslimat-muslimat ni, ajaklah kawan-kawan datang untuk ilmu. Kalau seorang boleh bawa satu kawan, kalau dalam majlis ilmu dari 10 orang, dah jadi 20 orang. 10 orang tadi bawa satu kawan, jadi 2 dah jadi 20. Kalau ada 40 orang dalam majlis ilmu tu, pakat-pakat bawa kawan tadi, lagi ramai, ya. Supaya kawan kadang-kadang yang tak biasa untuk pergi menuntut ilmu ni, kadang dia tak ada kawan, dia malu, dia takut nak pergi, jadi nak campur orang tak tahu, ataupun dia rasa merendah diri. Tu ada seorang guru, ya,
dia hampir pencen dah. Ya, lagi 2 tahun lagi dia kata dia akan pencen. Dia kata kat saya, "Ustazah, saya nak pencen dah lagi 2 tahun lagi. Tapi saya tak tahu apa saya nak buat masa pencen." Saya kata jangan kata tak tahu. Jom ikut saya, kita pergi menuntut ilmu. Kalau Allah Ta'ala bagi panjang lagi umur, alhamdulillah, betul lah puan. Kenapa? Masa pencen lah masa yang banyak lapang, mudah kita nak hadir ke majlis ilmu, ke kuliah-kuliah dan sebagainya, memahamkan ilmu lagi, ya. Sebelum ni kita kerja, kita sibuk memanglah, ya. Sibuk balik kadang-kadang 85 yang kerja pejabat, ya. Yang guru, cara guru. Tapi bila datang ya, maksudnya pencen ni, maksudnya dia dah banyak masa lapang. Jangan pula pi buat bisnes tapawai lah, apalah pula duk sibuk-sibuk lain pula. Sikit-sikit boleh lah. Kalau tu pulun pula, sampai bila kita tak dapat nak menuntut ilmu. Masa yang lapang kita isi pula dengan kesibukan yang lain. Kita anggaplah masa lapang ni lah aku nak menuntut ilmu sungguh-sungguh, nak beribadah sungguh-sungguh. Sebab apa, usia kita pun dah tak lama dah. Ibaratnya ya, kita ni makin berumur tu ibarat kata kubur kata mari, rumah kata pergi. Faham? Bukan orang kata ni, maksud kita kena kata pada diri kita, aku ni dah dekat nak mati dah, takkan aku nak biarkan diri aku macam ni. Dalam keadaan macam ni juga nak ada peningkatan dalam hidup kita, peningkatan ilmu, ya, dalam ibadah dan sebagainya, ya. Seterusnya lagi daripada hadis Nabi, saya ambil sikit, ya. Okey. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ia akan dipandaikan dalam ilmu agama. Allah Ta'ala ni pilih kita ni. Kalau kita ni suka menuntut ilmu, maksudnya Allah Ta'ala bagi kita ni, maksudnya pandai dalam ilmu agama ni. Jadi maksud baiklah kita sampai usia yang hujung-hujung ni, kita minat untuk menuntut ilmu, ya. Cakap di dalam minggu ni ada kelas pengajian tadabbur Quran. Kita pun dah ada niat dalam hati, aku nak belajar Al-Quran, tadabbur Quran, faham isi Al-Quran, kemudian amalkan dalam hidup, ya. Dalam minggu ni ada kelas pengajian hadis. Kita pun nak faham hadis, kita pun boleh usahakan untuk dapatkan kitab hadis. Cuba buka surat, ya, untuk jadikan rujukan. InsyaAllah kita faham hadis, Quran pandai, hadis pandai. Bagus satu, ya. Dan kitab-kitab lain lagi, ya. Banyak lagi kitab-kitab lain yang perlu kita belajar, ya. Sebab kita ni Allahu Akbar, ilmu kita sebenarnya cetek sangat, ya. Masya Allah. Kita tengok, ya, Imam Syafi'i umur 7 tahun dah hebat, ya. Kita ni 7 tahun, budak-budak, anak-anak kita baru nak belajar Iqra, ya. Baru nak belajar Iqra, bayangkanlah. Dah kalau kita tengok, ya, ulama-ulama dulu hafal Quran, ya. Dah mantap ilmu dia, kecil-kecil remaja pun dah boleh jadi khalifah dah. Hebat dan jadi ketua pimpinan dan sebagainya. Kita hari ni kadang-kadang banyak biarkan anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, maksudnya biar dia buang masa. Dengan apa? Dengan main handset tu lah. Main pun tadi, game, ya. Main-main ni tengok kartun-kartun, ya. Benda-benda tu tak mendatangkan ilmu, ya. Baik-baik kita bagi dia belajar Quran, ya. Belajar ilmu lain supaya dia lebih faham, ya. Supaya dia maksudnya jadi orang yang bijak, ya. Jadi kita bazirkan umur dia, usia dia tadi, dengan habiskan waktu begitu saja sehari-hari sayang, ya. Biarlah kita bagi anak cucu kita ni mantap belajar Quran, mantap. Kita sampai kita kata tolong bacakan surah ni, opah nak dengar, cucu kita pun baca. Kita pun rasa tenang, rasa puas hati, rasa seronok, rasa gembira. Sebab cucu tadi baca dengan betul, dengan baik, hukum tajwid dia apa semua, ya, bacaan dia baik. Kita pun seronok.
Tapi kalau lah suruh cucu baca, tiba-tiba cucu baca pun tak betul. Ya. Opah pun tak reti nak tegur pula. Sedih ya. Jadi boleh-bolehnya opah pun pandai, cucu pun pandai. Kita kena tingkatkan diri kita. Jangan orang tu dia tak reti baca Quran, dia kata aku tak sampai bila-bila tak boleh. Jangan. Kita belajar daripada bawah dulu, daripada Iqra. Kemudian naik pedang, kemudian barulah kita sampai baca ayat yang tinggi lah ya. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan macam tu. Jangan rasa malu pula. Kadang tu malu, rasa tak ada keyakinan diri, nak pergi baca depan kawan malu. Jangan malu. Baca Quran ni boleh keluarkan suara supaya orang yang nak betulkan bacaan kita tadi, dia senang nak betulkan. Jadi bila mengaji Quran suara perlahan sangat. Budak-budak lah selalu bila baca Quran perlahan suara. Bila suruh bersembang, kalau tak ada baca Quran apa, suara punya kuat. Suara tadi diguna untuk apa? Untuk bersembang lah. Dia guna suara untuk sembang kuat. Tapi kalau baca Quran, baca perlahan sampai tak dengar kadang-kadang tu. Jenuh, guru nak betulkan ya. Jadi maksud tak boleh lah ya. Kita gunakan suara kita ni untuk baca Quran, untuk belajar ilmu, untuk sebut. Yang baca hadis dapat pahala, baca hadis. Jangan kalau kita belajar hadis, guru yang baca kita tak baca. Sama-sama baca dengan guru, kita pun dapat pahala, guru pun dapat pahala. Itu juga baca Quran. Sama-sama baca, guru baca, kita baca. Sama-sama baca, sama-sama dapat pahala ya. Jadi kepentingan kita, Nabi pesan akan datang nanti akhir zaman nanti, ilmu-ilmu ni, ilmu-ilmu agama ni, ilmu-ilmu yang ada di muka alam ni, semuanya dia akan diangkat balik oleh Allah Ta'ala. Tarik balik, ambil balik. Lebih-lebih lagi ilmu Quran. Ada Quran depan mata, kita tak mau belajar. Bila Allah Ta'ala dah angkat balik, habis lah. Buka Quran, kosong, tak ada lah. Tulisan ayat-ayat tadi tak ada lah. Macam apa ni? Hafal pun tak, lagi lah. Dalam dada tak ada, dalam kitab Quran pun tak ada, nak baca apa lagi ya. Sebab itulah setakat mana yang kita boleh, kita mampu, kita hafal ayat-ayat lazim ya. Paling tidak pun sikit-sikit, supaya paling tidak ada lah dalam dada kita ya. Sebab kalau sampai masanya Allah Ta'ala angkat balik ilmu Quran ni, jadi kita masih hafal, macam ada dalam dada, kita boleh baca lagi ya. Mudah-mudahan. Jadi dalam tajuk kita hari ini, di mana Nabi suruh kita supaya suka belajar dan juga mengajar ya. Suka untuk belajar dan yang tahu sikit bolehlah mengajar. Kena ada dua. Satu orang yang belajar, satu orang yang mengajar. Kalau orang mengajar saja ada, orang belajar tak ada, pun tak boleh juga. Dia kena ada dua-dua ya. Ya. Jadi Nabi suruh kita lagi supaya apa? Supaya perdalamkan ilmu-ilmu agama. Ilmu agama mana kita tak faham, bab hukum hakam, bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji, perdalamkan ya. Lagi iaitu supaya kita lebih maksudnya memahami Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran, mempelajari cara sebutan makhraj huruf dengan baik dan sebagainya. Baca Quran dengan yang terbaik. Mana tahap manalah? Tahap mana kita boleh, tahap tu lah. Yang kata aku baca tak elok, tak mau baca. Baca takat mana yang kita boleh. Lepas tu belajar lagi. Jangan takat tu je boleh, lepas tu tak belajar dah. Tu salah. Takat ni kita boleh, kita belajar lagi. Dalam proses belajar supaya tambah lagi ilmu tadi, supaya lebih lagi ya. Kalau tahun lepas baca mutu bacaan Quran kita dalam tadarus, maksudnya tahap ni akan datang, maksudnya tadarus bulan Ramadan tu tahap dia kena tingkatkan lagi. Jangan duk tahap yang sama ya. Tahun ni baca Quran macam tu, tahun depan pun macam tu ya. Kena ada peningkatan. Maksudnya kita makin belajar, kita makin faham, makin boleh, makin tahu, makin cantik lagi bacaan kita mudah-mudahan. Jadi takat ini dulu kita punya pengajian kita hari ini, iaitu 7 hari bulan 9 ya, 2021 Masjid Melayu. Ini anjuran Masjid Melayu ya. Hari ini dah 29
Muharram lah ya. Dah last Muharram ya. Jadi untuk akhirnya sekali, saya minta ampun dan maaf lah. Tadi line ada problem sikit ya, handphone saya tu ya. Jadi sebab tu lambat sikit kita mulakan kuliah kita. Jadi untuk mengakhiri kuliah kita hari ini, marilah sama-sama mengaminkan doa yang saya bacakan ni. Mudah-mudahan maksudnya kita diberi Allah Ta'ala, maksudnya dan dimakbulkan Allah doa kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, wa abwabas salamah, dan pintu-pintu keselamatan, wa abwabas sihah, dan pintu-pintu kesihatan, wa abwaban ni'mah, dan pintu-pintu nikmat, wa abwabal barakah, dan pintu-pintu keberkatan, wa abwabal quwwah, dan pintu-pintu kekuatan, wa abwabal mawaddah, dan pintu-pintu kasih sayang, wa abwabal rahmah, dan pintu-pintu rahmat, wa abwabal rizq, dan pintu-pintu rezeki, wa abwabal ilm, dan pintu-pintu ilmu, wa abwabal maghfirah, dan pintu-pintu pengampunan, wa abwabal jannah, dan pintu-pintu syurga. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Terima kasih banyak.